Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 3. Jadi, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi kemahiran tata bahasa. Jadi, dah sedia ke untuk teruskan pembelajaran kita pada pagi ini? Dah? Baik, jom kita teruskan. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.1 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks iaitu ayat seruan dan ayat perintah. Jadinya hari ini kamu akan belajar ayat seruan dan ayat perintah. Kamu tahu tak ayat seruan dan ayat perintah ni apa? Mari kita belajar. Okay, yang pertama, kamu akan belajar ayat seruan. Okey, ayat seruan ini merupakan ayat yang kita gunakan untuk melahirkan pelbagai ragam perasaan seperti marah, gembira, sakit, hairan, kecewa, sedih dan sebagainya. Maksudnya, kita gunakan ayat seruan ini untuk kita tunjukkan perasaan kita kepada orang lain tentang perasaan kita waktu tersebut sama ada marah, gembira, sakit, hairan, kecewa, sedih dan sebagainya. Jadi, apabila kita gunakan ayat seruan ini, orang akan fahamlah perasaan kita sewaktu itu. Okey. Yang kedua, ayat seruan ini mestilah diakhiri dengan tanda seru. Jadi, apabila kita bina ayat seruan, kita kena letakkan tanda seru di akhir ayat. Pastikan kamu letakkan tanda seru. Jangan lupa untuk letakkan tanda seru. Okey. Okey, kita teruskan dengan kata seru. Kata seru ini merupakan bentuk kata yang berfungsi untuk melahirkan berbagai perasaan. Maksudnya, daripada kata seru inilah kita dapat tahu perasaan yang orang tunjukkan. Orang lain yang berikan ayat seruan ke kita, kita dapat tahu berdasarkan kata seru yang dia gunakan. Okey, pastikan kamu melafazkan ayat seruan dengan intonasi yang betul supaya orang dapat faham perasaan kamu ketika itu. Okey, kita lihat kata seru yang pertama iaitu Okey, ini kita gunakan untuk menunjukkan perasaan hairan. Okey, contoh ayat. Murahnya gelang tangan ini. Kita gunakan ini untuk tunjukkan perasaan hairan. Okey, kenapa gelang tangan ini murah sangat? Jadi kita gunakan kata seru Okey. Untuk ayat seruan, kita kena letakkan tanda seru di akhir ayat. Okey. Kalau saja, merupakan kata seru. Kalau kita masukkan kata seru dalam ayat, dia akan jadi ayat seruan. Okey. Kata seru yang kedua iaitu syabas.
Okey, syabas ini kita gunakan untuk tunjukkan perasaan gembira, pujian dan ucapan tahniah kepada orang lain. Contoh ayat seruan, syabas, kamu berjaya. Jadi kita gunakan kata seru syabas ini untuk kita tunjukkan perasaan gembira, untuk kita ucapkan tahniah kepada orang lain. Okey, kata seru yang seterusnya iaitu amboi. Okey, amboi ini kita gunakan untuk kita tunjukkan perasaan hairan dan kagum. Okey, contoh ayat seruan untuk amboi. Amboi, cantiknya kamu hari ini. Jadi intonasi yang kita gunakan tu kena betul. Okey. Dan jangan lupa letakkan tanda seru di akhir ayat. Okey. Kata seru yang seterusnya ialah oh. Okey, oh ini kita gunakan untuk menunjukkan perasaan terkejut atau teringatkan sesuatu. Oh, di sini rupanya buku saya. Nampak tak? Dia baru teringat buku dia letak dekat mana. Okey, setakat ini faham? Okey, kita teruskan dengan kata seru yang seterusnya. Yang seterusnya ialah wah. Okey, wah ini kita gunakan untuk menunjukkan perasaan kagum. Contoh ayat. Wah, cantiknya gelang emas kamu. Maksudnya kita kagum dengan benda tu. Okey, yang seterusnya ialah aduh. Okey, aduh ni kita gunakan waktu bila? Aduh ini kita gunakan sewaktu kita nak tunjukkan perasaan sakit. Contoh ayat, aduh, sakitnya gigi saya. Jadi kita gunakan kata seru aduh untuk kita tunjukkan perasaan sakit. Kemudian yang terakhir iaitu cis. Kita gunakan kata seru cis ini untuk tunjukkan perasaan benci atau marah. Contoh ayat, cis, keluar kamu dari sini. Pastikan kamu gunakan intonasi yang betul untuk ayat seruan ini supaya orang lain faham apa yang kamu nak tunjukkan. Perasaan apa yang kamu nak tunjukkan ketika itu. Okey. Sekarang kita teruskan dengan ayat perintah. Okey, ayat perintah ini ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Maksudnya kita nak bagi tahu sesuatu supaya orang tersebut mengambil tindakan. Okey. Jadi ayat perintah ini terbahagi kepada 4 jenis ayat. Okey. Ayat yang pertama ialah ayat suruhan. Yang kedua ayat larangan. Yang ketiga ayat silaan dan yang terakhir ialah ayat permintaan. Jadi kamu kena ingat jenis-jenis ayat perintah ni. Dia ada ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Okey. Kita pergi satu per satu. Okey, ayat suruhan yang pertama. Ayat suruhan ini bertujuan untuk kita berikan arahan kepada orang lain. Okey, contoh ayat ialah awak siapkan kerja ini sekarang. Contohnya macam cikgu menyuruh anak muridnya menyiapkan kerja itu sekarang. Okey. Jadi, yang kedua ialah ayat larangan.
Okey, ayat larangan ini kita gunakan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Maksudnya kita melarang seseorang untuk lakukan sesuatu. Contoh ayat ialah yang pertama, jangan buang sampah di sini. Yang kedua ialah usah menangis lagi. Okey, jadi untuk ayat larangan, hanya 2 sahaja kata larangan yang boleh kita gunakan, iaitu jangan dan usah. Okey. Jenis ayat perintah yang ketiga iaitu ayat silaan. Okey, ayat silaan ini untuk mempersilakan seseorang. Maksudnya kita nak menjemput seseorang. Contohnya, sila beratur. Yang kedua, jemputlah makan. Okey, yang lain, jemputlah datang ke rumah saya. Jadi kita gunakan kata silaan sila dan jemput untuk ayat silaan. Yang seterusnya, yang terakhir iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan ini bertujuan untuk meminta pertolongan atau membuat permintaan. Maksudnya apabila kita nak minta tolong orang lain ataupun membuat sesuatu permintaan, kita boleh gunakan ayat permintaan. Contoh ayat yang pertama, tolong tutup pintu itu. Jadi kita gunakan kata permintaan tolong. Yang kedua, minta perhatian semua. Okey, kata permintaan yang kedua ialah minta. Jadi kita gunakan kata permintaan minta untuk ayat permintaan ini. Okey, jadi kesimpulannya untuk jenis ayat perintah ini, dia ada 4 jenis ayat perintah. Ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Okey, untuk ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan, dia ada kata-kata yang tertentu yang boleh kita gunakan untuk ayat tersebut. Contohnya macam ayat larangan, kita gunakan kata larangan seperti jangan dan usah. Untuk ayat silaan, kita gunakan kata silaan seperti sila dan jemput. Okey. Yang seterusnya iaitu ayat permintaan. Kita gunakan kata permintaan ataupun kata pertolongan seperti tolong dan minta. Okey, ayat suruhan saja yang tak ada kata yang spesifik ataupun yang ditujukan untuk ayat tersebut. Okey. Jadi, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu berikan dan cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.